Alright, start. Recording. Siapa start nih? Alright. Start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan tajuk kepentingan pengurusan kepada organisasi di dalam subjek BPMN 103 pengantar pengurusan, dan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada saya sendiri Syaridan, kedua AK Musfira, Muhammad Nazri, Denisia, Sufina, Dayang Nur Ain dan Dayang Nur Fadilah. Okey, saya presenter yang pertama akan menerangkan pengurusan dan definisi. Pengurusan boleh didefinisikan sebagai proses memantau dan menyelaraskan semua sumber dengan cekap dan berkesan selaras dengan matlamat organisasi. Dia dirujukkan kepada seorang atau sekumpulan individu yang menjalankan fungsi atau tugas pengurusan dalam organisasi bertujuan untuk mencapai sesuatu matlamat atau objektif. Okey, komponen yang penting dalam pengurusan adalah penggunaan semua manusia dari sudut kewangan dan teknologi. Okay, proses perancangan, proses pengurusan ini yang terdiri dari proses perancangan dilaksanakan sebelum pihak pengurusan memulakan aktiviti organisasi. Proses perancangan dilaksanakan sebelum pihak pengurusan memulakan aktiviti organisasi dengan mengenal pasti perkara yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi berdasarkan matlamat penubuhan organisasi tersebut. Yang kedua, proses pengurusan ialah proses penyusunan yang melibatkan kerja menstruktur organisasi dan penstafan di dalam proses pengambilan kaki tangan. Struktur organisasi menunjukkan pembahagian kerja mengikut aktiviti, iaitu daripada pemasaran, kewangan, pemprosesan dan lain-lain yang mengikut tingkat hierarki atau autoriti. Penyelarasan melalui peraturan dan dasar serta prosedur yang dilaksanakan. Okay, proses seterusnya adalah proses pengarahan, iaitu fungsi penting untuk menjamin aktiviti organisasi berjalan dengan teratur dan sempurna dalam suasana yang harmoni. Faktor-faktor mencapai matlamat pengarahan adalah faktor motivasi, faktor kepimpinan dan sistem komunikasi yang baik. Yang kedua adalah organisasi. Apakah itu organisasi? Tadi saya menerangkan apakah itu pengurusan, dan sekarang ialah organisasi dan definisinya. Definisi organisasi ialah dapat didefinisikan sebagai satu unit sosial yang terdiri daripada manusia yang bekerja sama dan saling bergantung antara satu dengan lain bagi mencapai matlamat individu, kumpulan dan organisasi, menjelaskan unsur-unsur yang perlu ada di dalam sebuah organisasi. Pentingnya sebuah organisasi kepada pengurusan dalam sebuah organisasi adalah bagi membantu pencapaian objektif dan matlamat organisasi tersebut. Ciri-ciri organisasi ialah sebuah organisasi yang melambangkan identitinya yang tersendiri, mempunyai hierarki atau tingkat autoriti, pembahagian kerja berdasarkan jenis pekerjaan atau bahagian yang diwujudkan, dan memerlukan sistem pengawasan, penyelarasan dan pengawalan ke atas perjalanan aktiviti organisasi tersebut. Sekian, saya serahkan kepada Tuan AK Musfira untuk seterusnya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam. Saya AK Musfira bin Fikiran Tajudin, nombor matriks 268735. Bagian saya akan menerangkan tentang visi, misi dan objektif organisasi. So, tidak dapat dinafikan visi, misi dan objektif ni memang kalau ikut bukanlah wajib, tapi sebaiknya ada bagi setiap organisasi, tidak sekiranya ada organisasi kerajaan maupun swasta, sama ada dia berorientasikan keuntungan ke, kebajikan ke, ataupun apa-apa organisasi lah, dia memang memerlukan visi, misi dan objektif. So untuk definisi dia, definisi yang pendek lah. Bagi visi ini merupakan falsafah pengujudan organisasi, di mana ianya melibatkan fokus masa hadapan dan perancangan jangka panjang. Visi ini adalah penting untuk membuat keputusan dan tindakan bagi memastikan Don, boleh bagi next Dan. Next week. Okay. So visi ini adalah penting. Sebelumnya lagi visi. Okey, so visi adalah penting untuk membuat keputusan dan tindakan bagi memastikan hala tuju perniagaan berada dalam landasan yang tepat. Visi ini maksudnya sama dengan istilah impian dan cita-cita dan disadarkan pada misi yang dilaksanakan. So untuk misi pula, dia adalah satu pernyataan ringkas tentang matlamat utama penubuhan organisasi ataupun syarikat.
Misi juga dibentuk sebagai ketetapan dalam melakukan aktiviti perniagaan atau organisasi untuk mencapai matlamat, dan ia juga bermaksud mengapa organisasi tersebut berwujud. Beza visi dan misi ni dia simple lah, dia macam visi kita untuk kita mau beli, visi kita mau kereta. So misi kita macam mana kita mau beli kereta tu, bagaimana mau beli kereta tu. Tentu. So untuk objektif pula adalah pernyataan khusus tentang bagaimana misi dan misi akan dicapai, dan dengan adanya objektif, organisasi dapat mencapai matlamat dalam jangka masa pendek ataupun jangka masa yang panjang. Sorry Duna, visi, misi, objektif. Okay, next slide dong. Okay, misi, objektif. Okay, next perbezaan dia. Okay, ini antara perbezaan visi dan misi. Kalau dia dua perkataan yang berbeza namun saling berkait dengan sebuah organisasi, di mana maksudnya pun misi ini menggambarkan objektif organisasi dan pendekatan untuk mencapai objektif, manakala visi menggambarkan inspirasi organisasi untuk kedudukan masa depan organisasi. Daripada maksudnya saja pun kita boleh tahu yang misi itu soalan dia kepada persoalan apa yang kita mau, dan visi bagaimana kita mau dapatkan benda tu. Okay, so tempoh pula, misi ni dia jangka pendek dan visi ni jangka panjang. Maksud dia misi ni dia boleh bertukar-tukar. Visi ni contoh kita punya fokus kita mau beli kereta. Misi tu macam mana cara kita mau beli kereta. Mungkin cara pertama kita bekerja, tapi cara kedua kita plan kita mau dengan cara lain pula. Kita mau beli kereta tu, okey. Tujuan untuk memaklumkan kalau misi ni dan visi ni untuk sebagai inspirasi kita membeli kereta tu. Persoalan dari segi persoalan pula, sebab mewujudkan organisasi dan di mana organisasi berada sekarang, manakala persoalan kepada visi, kesan mewujudkan organisasi dan di mana organisasi yang ingin dicapai. So untuk organisasi yang kami pilih ni, kami pilih Bank Rakyat. Boleh next Don. Okay, so untuk visi Bank Rakyat ini carian yang kami telah dapat. Visi Bank Rakyat iaitu untuk komuniti, negara, bangsa dan planet. Ini dia punya visi lah. Visi ni biasanya dia pendek saja dia. Saya takut lah bila planet tu. Uish. Planet. Ini sebenarnya visi Bank Rakyat ni dia ada buat penukaran lah tahun lalu tidak silap. So, dorang mau semua dapat komuniti, negara, bangsa dalam masa yang sama. Kami bekerja, kami planet lah. Kita akan boleh nampak dia di misi tu. Boleh tengok misi dia tu. Next. Okay. So, misi Bank Rakyat ni Misi Bank Rakyat menjadi pemangkin pembangunan negara yang beriktiraf di peringkat global melalui rangkaian perkhidmatan keuangan berlandaskan nilai Islam, keharmonian masyarakat dan kelestarian. So, inilah di planet ni kelestarian ni maksudnya kami bekerja di office tu, kami jaga planet lah. Contohnya kami paperless, kami tidak boleh minum Bank Rakyat dia mengamalkan staf dia tidak minum guna plastik. Straw pun kami haramkan sudah. Itulah. Dia kami mesti guna gelas kena beli gelas kaca sudah untuk staff, tidak boleh bawa plastik ke dalam office. Saya tanya dua orang ni, betul kan ni? Yang ahli rakyat ni, Nas sama si Sofi ni. Betul kan so? Okay, so kita tengok objektif Bank Rakyat. Next. Okay, objektif Bank Rakyat ni, Bank Rakyat komited dengan menawarkan kemudahan keuangan yang memenuhi keperluan pelanggan, inovasi produk dan perkhidmatan yang pelbagai serta inovatif. Kemudian Bank Rakyat menyokong misi kementerian untuk mengukuhkan sektor koperasi sebagai tunjang pertumbuhan negara dan usahawan, dan seterusnya mengekalkan imej korporat yang mesra untuk menempatkan diri pada asas yang tepat sebagai bank pilihan anda. Okay, so seterusnya saya serahkan dengan kawan saya, Muhammad Nazri bin Bohari. Silakan Nas. Terima kasih Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nazri bin Bohari, Double Matrix 183. Oke, saya akan menjelaskan tentang struktur perencanaan Bank Rakyat. Dalam ini struktur perencanaan rakyat ada 4, yaitu pertama perancangan Bank Rakyat, kedua perancangan pemerintahan, ketiga perancangan produk Bank Rakyat, keempat perancangan dan pemasaran Bank Rakyat. Oke, yang untuk pertama ini perancangan strukturan Bank Rakyat. Oke, ini adalah sejarah Bank Rakyat. Awal penubuhan Bank Rakyat, Bank Rakyat dikenali sebagai Bank Agung. Itu Bank Rakyat telah mengubah landscape perniagaannya lah. Daripada mula-mula perniagaan itu, orang menjalankan perniagaan melalui konsep konvensional, yang merubah kepada perbankan Islam lah. Contohnya yang patuh syariah sejak 2002. Segala produk Bank Rakyat yang pada masa kini adalah patuh syariah. Okey, lepas itu perancangan modal insan, ini lebih pada human capital, human resource. Bank Rakyat merekrut pekerja yang bersesuaian untuk bekerja di Bank Rakyat. Lepas itu mewujudkan pelan penggantian
yang sistematik bagi memastikan kesinambungan pengurusan bank rakyat berterusan, menetapkan skim ganjaran yang kompetitif dan menarik bagi meningkatkan motivasi warga kerja dan kesetiaan mereka di bank rakyat. Contohnya seperti bayaran gaji warga kerja, kalau bank gaji ini kan dia kompetitif dengan bank-bank lain lah. Itu bayar bonus tahunan, kos-kos perubatan yang ditanggung oleh pihak bank, beasiswa pendidikan untuk warga kerja yang menyambung belajar. Oke, untuk macam staf-staf bank rakyat, kalau menyambung belajar, insyaAllah boleh apply mohon untuk beasiswa untuk pelajar pengajian. Oke, seterusnya merancang dan menyediakan pembangunan warga kerja bagi memastikan mereka mencapai tahap kompetensi yang diperlukan, memastikan sistem pengurusan prestasi yang berkesan, membangun dan menyelia pelaksanaan dasar-dasar sumber manusia yang merangkumi sistem sumber manusia, HRIS, polisi dan prosedur. Oke, yang ini kira macam budaya kerja dalam bank rakyat lah untuk amalan pada staf-stafnya, yaitu pembudayaan budaya rakyat. Oke, rakyat sini maksudnya rajin, amanah, kompeten, yakin, mulia dan tua. Masya Allah, hebat. Oke, yang ketiga perancangan produk-produk bank rakyat sendirilah. Produk-produk yang ditawarkan terhadap pelanggannya 100% patuh syariah yang melandaskan Islam. Keseluruhan operasi perniagaan bank rakyat meliputi transaksi produk dan kontrak bank terhindar dari perkara riba yang dikelola jawatan pengurusan syariah bank rakyat. Oke, untuk pengetahuan semua kan, bank rakyat dalam 2 tahun lepas ada melancarkan akun simpanan yang baru lah. Untuk umat orang muslim lah, terutamanya itu akun simpanan umrah dan juga akun simpanan kurban. Ya lebih kurang macam tabung haji, cuma yang ini untuk umrah dan juga untuk simpanan ibadah kurban. Jadi kalau macam kita yang muslim peminat boleh buka akaun ni lah di bank rakyat. Bank-bank lain mesti ada ni. InsyaAllah, Haji. Oke, lepas itu yang terakhir ni pelan perancangan perniagaan dan pemasaran bank rakyat lah. Oke, kalau kita tengok di TV selalu mesti keluar ni bank rakyat pilihan anda. Ini memang sinonim sudah lah dengan masyarakat di Malaysia, terutamanya pelanggan-pelanggan bank rakyat lah. Kalau kita dengar bank rakyat, bank pilihan anda. Itu iklan lah, satu macam jenama lah. Oke. Ingat tu, bank pilihan anda. Jadi kalau mau macam melon boleh pergi ke bank rakyat. Oke, lagi satu. Siapa tu di bank rakyat? Di bank rakyat mana? Dari mus pun boleh, sekian pun boleh, resmi pun boleh. Cawangan rakyat yang hebat sangat tu. Orang bupot lah. Walau, mantap. Oke, untuk tanggungjawab sosial macam program CSR kan, bank rakyat juga memberi sumbangan zakat asnaf kepada pelajar-pelajar sekolah, daif dan miskin. Yang ini kira macam sumbangan tahunan lah. Ada dia punya portion daripada keuntungan bank itu kan, yang diagikan pada sekolah-sekolah lah biasanya. Itu zakat perniagaan lah. Betul, pengurusan di Cawangan mengajukan aktiviti sesi pencambahan minda Cawangan, itu brainstorming setiap tahun dengan warga kerja di bawah selian Cawangan masing-masing untuk mencari idea-idea baru dan perancangan pemasaran baru. Lepas itu, usaha bank rakyat kan biasa berbincang melalui mesyuarat bulanan bagi mencari alternatif lain bagi meningkatkan lagi pendapatan melalui produk pembiayaan yang disediakan. Menggunakan platform terkini media massa seperti aplikasi WhatsApp untuk merancangkan dan memudahkan lagi aktiviti pemasaran lah. Sekarang banyak media massa kan macam-macam. WhatsApp ada. Jadi kalau kami buat buat pemasaran dari WhatsApp. Ya, pas yang ini yang seterusnya pihak pengurusan bank rakyat telah melancarkan plan perniagaan baru bank rakyat yaitu BR 25 yang dilancarkan menyelesaikan matlamat dan hala tuju yang perlu dicapai oleh bank rakyat menjelang tahun 2025. Penjendamaan barunya sebagai bank lestari. Bank rakyat telah membawakan visi baru yaitu untuk komuniti, negara dan planet. Oke, yang ini saya inform balik yang untuk komuniti, negara dan planet kan. Yang planet ni macam lebih kepada pihak bank menjaga alam sekitar lah dalam mencari keuntungan. Diorang masih untuk menjaga alam sekitar. Yang memperlihatkan komitmen bank untuk berkhidmat pada komuniti, membantu kemajuan bangsa dan melindungi planet. Selaras dengan penyeraman sebagai bank lestari, pihak pengurusan bank rakyat mengenal pasti 6 plan tindakan yaitu pendigitalan, pengalaman pelanggan, modal insan, pusat kewujudan nilai perusahaan kecil dan sederhana (PKS), kemampanan dan kepimpinan syariah. Oke, seterusnya saya serahkan pada Puan Dinasia Tunailah untuk meneruskan presentasi. Oke, terima kasih Nazri. Selamat malam semua. Saya Dinasia Tunai, nombor metrik 268327 akan membentangkan bahagian saya mengenai fungsi pengurusan, fungsi organisasi bank rakyat, definisi organisasi dalam bank rakyat dan juga tujuan organisasi. Sorry Don.
Next on slide. Fungsi pengurusan mengelola. Berfungsi sebagai tempat ataupun wadah bagi orang ramai untuk berkumpul dan juga bekerjasama secara rasional dan sistematik. Next on. Fungsi organisasi bank rakyat. Sebagai sebuah bank koperasi yang menjalankan perniagaan kewangan. Manakala organisasi adalah satu struktur yang terlibat untuk memastikan kelancaran proses perniagaan. Next. Definisi organisasi dalam bank rakyat. Bank rakyat adalah sebuah bank yang terkemuka. Setiap organisasi yang dilantik mempunyai tanggungjawab memberi arahan, peraturan dan pembahagian kerja. Dan juga bertindak meningkatkan kemahiran dan kebolehan anggota organisasi. Next. Tujuan organisasi. 1. Mencapai atau merealisasikan hasrat setiap ahli organisasi. Kemudian mendapatkan keuntungan dan pendapatan bersama. Ketiga, menangani keupayaan berdikari dan peribadi yang terhad. Kemudian mendapatkan pengiktirafan dan penghargaan untuk ahli-ahlinya. Kemudian menambah pengalaman dan interaksi dengan ahli lain. Dan akhir sekali, mendapatkan keputusan akhir pada masa yang ditetapkan. Itu saja. Saya serahkan kepada Sufiana. Okey, kami proceed dulu. Kita proceed kepada Dayang lah. Jadi kita kembali dengan Puan Cik Sufina. Okey, boleh kembali ke saya. Okey. Okey, alright. Berkaitan kepimpinan dalam organisasi bank rakyat. So first of all, bank rakyat ialah bank your bank of choice. Slogan bank rakyat adalah your bank of choice. Itu menjadi sebagai bank pilihan pelanggan lah. Dan bank rakyat menjadikan pelanggan sebagai tunjang utama perniagaan dan adalah sebuah bank koperasi yang gah kerana mengamalkan five vertical yang dekat dengan hati warga kerja dan pelanggan. Five vertical ni ialah berkenaan planet, lebih dekat kepada alam sekitar. Kemudian bahagian pengurusan kepimpinan bank rakyat juga menyediakan GPO atau kita panggil sebagai garis panduan operasi sebagai rujukan warga kerja dalam melakukan kerja seharian dan mempunyai kod etika sebagai rujukan bekerja para warga kerja. Selain itu, bahagian kepimpinan organisasi dalam bank rakyat juga tidak melupakan golongan-golongan B40. Bank rakyat melancarkan Bank Rakyat K, kami ada cara, dan dia melibatkan pelanggan-pelanggan B40 dan yang terjejas, di mana bank rakyat menyediakan khidmat pembiayaan pribadi untuk pelanggan mikro dan SME. Mikro dan SME ini adalah perniagaan kecil-kecilan, khas untuk peniaga kecilan yang terjejas, dan SME adalah untuk peniaga-peniaga yang mempunyai syarikat lah. So dalam hal ni kita boleh nampak organisasi kepimpinan bank rakyat tidak cuma memikirkan berkenaan keuntungan tetapi tetap memikirkan berkenaan nasib-nasib pelanggan sekaligus membantu menaikkan taraf ekonomi negara kita lah. Sekian itu saja dari saya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya Dayang Nur Ain binti Muhammad 268325 akan membentangkan mengenai fungsi pengurusan iaitu mengawal. Okey, apakah maksud pengawalan? Pengawalan merupakan fungsi asas pengurusan yang keempat, iaitu berkaitan dengan proses mengawal aktiviti organisasi supaya prestasi sebenar adalah selaras dengan jangkaan piawaian dan matlamat organisasi. Kawalan dari aspek pengurusan bermakna usaha menjadikan sesuatu seperti yang telah dirancang. Maka pengawalan pula merupakan proses yang dilalui oleh seseorang pengurus dalam membuat kawalan. Menurut Robert Mockler, pengawalan ialah satu usaha yang sistematik tentang bagaimana pihak pengurusan membandingkan prestasi dengan piawai yang telah ditetapkan.
Terdapat 3 jenis kawalan yang diamalkan oleh setiap organisasi, iaitu pertama, kawalan awal. Kawalan awal ini sering kali terlibat dalam membuat polisi, prosedur dan peraturan-peraturan yang menghapus tingkah laku atau gelagat yang tidak diingini. Yang kedua, kawalan semasa. Kawalan semasa ialah kawalan semasa sesuatu kerja itu dilaksanakan. Dan jenis yang terakhir ialah kawalan maklum balas. Kawalan maklum balas ini ialah selepas organisasi melaksanakan aktiviti-aktiviti dan hasil yang telah diperolehi. Seterusnya proses kawalan. Proses kawalan mempunyai 3 peringkat proses, iaitu mengukur prestasi, perbandingan prestasi dengan piawaian, dan tindakan pembetulan. Mengukur prestasi ini bergantung kepada piawai yang ditetapkan yang melibatkan data tentang unit pengeluaran, jumlah ringgit yang diperoleh, jumlah bahan yang digunakan, jumlah kesilapan yang dilakukan, jumlah keuntungan dan pendapatan daripada pelaburan. Manakala perbandingan prestasi ini ialah satu tahap aktiviti yang dijadikan sebagai model untuk menilai prestasi. Manakala yang terakhir ialah tindakan. Tindakan ini untuk tujuan membawa prestasi organisasi ke tahap piawai agar matlamat organisasi secara keseluruhannya boleh dicapai. Seterusnya ini adalah raja daripada sumber Seto 1997, Modern Management 458, iaitu raja proses kawalan. Proses kawalan ni dilengkapi dengan mula-mula input, proses kawalan dan output. Input ada 4 bahagian, semua manusia, wang, bahan mentah dan mesin. Proses kawalan ni terdapat 8 proses dan seterusnya output. Seterusnya kita beralih kepada organisasi bank rakyat dalam penyediaan penyata kewangan. Penyediaan penyata kewangan bank rakyat memerlukan kawalan yang terperinci dan melibatkan pelbagai pihak antaranya Bank Negara Malaysia, pelabur bank dan pelanggan bank rakyat. Penyediaan penyata kewangan bank rakyat juga dipengaruhi oleh dasar-dasar perakaunan, andaian, anggaran dan pertimbangan pengurusan. Proses dalam penyediaan penyata kewangan bank rakyat adalah mengikut modul pengurusan Serto 1997 seperti yang rajah sebentar tadi. Seterusnya kita melihat kepada 3 proses bagaimana penyata kewangan bank rakyat dibuat. Proses yang pertama iaitu mengukur prestasi kewangan untuk penyata kewangan bank rakyat dengan menggunakan MFRS 9. Piawaian yang digunakan dalam mengukur prestasi adalah menurut peruntukan Akta Bank, Akta Koperasi, Akta Institusi Kewangan. Setiap piawaian pelaporan kewangan di Malaysia dengan pengubahsuaian dibuat berdasarkan panduan-panduan diterbitkan oleh Bank Negara Malaysia dan berlandaskan prinsip-prinsip syariah serta piawaian pelaporan kewangan antarabangsa. Penyata kewangan ini bagi anak-anak syarikat bank telah disediakan menurut MFRS I, FRS dan peruntukan-peruntukan Akta Syarikat 1965 di Malaysia. Seterusnya proses kedua iaitu perbandingan prestasi dengan piawai dilaksanakan, iaitu selepas proses mengukur prestasi. Piawai dari segi keuntungan, produktiviti, kepimpinan dan kedudukan pasaran bank rakyat adalah antara piawai yang digunakan dalam menentukan sama ada prestasi bank rakyat dalam keadaan baik ataupun tidak. Dan terakhir iaitu tindakan pembetulan. Setelah perbandingan dibuat dan hasilnya didapati memenuhi piawai yang ditetapkan, maka pembetulan tidak perlu dilakukan. Sekiranya prestasi tidak sama dengan piawai, tindakan pembetulan mesti dilakukan. Tindakan pembetulan itu yang diambil adalah dengan mengenali masalah dan mengenali simptom. Sekian dan terima kasih. Saya beri kepada present yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya presenter yang seterusnya, Dayang Nur Fadila binti Muhammad, nomor matriks 268324. Baik, untuk bagian ini saya akan membentangkan fungsi pengurusan mengarah commanding dalam organisasi bank rakyat. Untuk bagian ini saya akan menerangkan bagaimana seorang pengurus membuat keputusan dalam organisasi. Pengurusan organisasi bank rakyat telah menggunakan kaedah konsensus melalui proses
ataupun teknik Delphi dalam membuat keputusan pengurusan dengan mendapatkan nasihat dan pandangan melalui penubuhan lembaga pengarah dan jawatan kuasa utama, penglibatan ahli organisasi yang terdiri daripada pemegang saham, pemilik, pengasas, serta pengurus dan kaki tangan. Mesyuarat lembaga pengarah Bank Rakyat telah diadakan 12 kali setahun dan mesyuarat khas lembaga pengarah diadakan apabila perlu. Mesyuarat ini merupakan contoh kaedah konsensus yang bertujuan untuk membantu proses membuat keputusan yang penting. Dalam membuat sesuatu keputusan, terdapat beberapa proses yang dinilai. Berdasarkan model pengurusan yang diperkenalkan oleh Serto pada tahun 1997, terdapat 5 langkah dalam proses membuat keputusan. Yang pertama, mengenal pasti pewujudan masalah. Yang kedua, menyenaraikan alternatif penyelesaian masalah. Yang ketiga, memilih alternatif yang paling sesuai. Yang keempat, melaksanakan alternatif yang dipilih. Dan yang kelima, mendapat maklum balas yang berkait dengan masalah. Manakala proses teknik Delphi pula, ia melibatkan sirkulasi soal selidik mengenai satu masalah yang khusus di kalangan ahli-ahli kumpulan. Teknik ini lebih kepada berkongsi keputusan, yakni hasil soal selidik sesama mereka, dan kemudiannya meneruskan sirkulasi semula dan menghalusi maklum balas individu sehingga satu konsensus berhubung dengan masalah dicapai. Berdasarkan kaedah konsensus dan teknik Delphi sebentar tadi, Bank Rakyat telah mengatasi ketidakcukupan model dan ketahanan model menggunakan kaedah tersebut, yakni pertama, pengurus Bank Rakyat telah mengenal pasti ketidakcukupan model melalui penilaian laporan atau kertas siasatan yang disediakan oleh jawatan kuasa audit. Dan yang kedua, pengurus Bank Rakyat telah menyenaraikan beberapa alternatif untuk menyelesaikan masalah ketidakcukupan model dan ketahanan model. Dan langkah ketiga, pengurus Bank Rakyat juga telah memilih alternatif, yakni untuk masalah ketidakcukupan model, pengurus Bank Rakyat telah mengambil rangka kerja kecukupan model bagi bank-bank Islam, KFIM, yang digariskan oleh BNM dan piawaian kecukupan model antarabangsa Basel II dan Basel III sebagai penanda aras dalam mengukur kecukupan model. Manakala bagi isu ketahanan model, pengurus Bank Rakyat telah menyediakan prinsip-prinsip panduan bagi ujian tekanan melalui rangka kerja ujian tekanan yang menggabungkan aspek risiko kredit, pasaran, dan operasi. Setelah itu, pengurus Bank Rakyat telah melaksanakan elemen-elemen dalam Pillar 2 Basel II secara beransur-ansur. Dan akhir sekali, pengurus Bank Rakyat telah menyediakan laporan yang mencapai matlamat, objektif dan piawaian yang ditetapkan oleh organisasi Bank Rakyat sebagai maklum balas dari kaedah yang telah mereka gunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Sekian dan terima kasih. Saya serahkan kepada pembentangan seterusnya. Oke, so secara kesimpulannya, kepentingan pengurusan ini amatlah dititik beratkan bagi penentu kejayaan sebuah organisasi. Namun macam biasalah, sebelum kita mau start, ialah orang cakap sebelum start buka kedai pun paling bagus kita tahu dulu lah apa kita punya motif perniagaan, kita mau jual apa barang. Begitu juga dengan organisasi syarikat-syarikat ni. Sebaiknya sebelum sebuah organisasi itu meninjau dengan lebih mendalam tentang konsep pengurusan secara menyeluruh, eloklah jika organisasi tersebut memahami dengan lebih jelas tentang ciri-ciri organisasi tersebut. Kefahaman yang amat mendalam tentang konsep organisasi itu penting kerana pengurusan dan organisasi merupakan satu hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Ialah contohlah macam Bank Rakyat, katakanlah dia organisasi yang bermotifkan keuntungan, takkanlah pula dia mau fikir berkenaan kesihatan kau mungkin kan. So kita tahulah apa tujuan kita organisasi itu. Dengan adanya kefahaman yang jelas,
Organisasi mampu membuat visi, misi, objektif, dan fungsi sebagai tanda arah untuk pencapaian kewujudan organisasi tersebut. Wujudnya sebuah organisasi itu sama ada kecil atau besar, swasta atau awam adalah sangat memerlukan pengurusan atau pengendalian aktiviti organisasi. So itu kesimpulannya. Okay, sekian. Terima kasih. Terima kasih Tuan Nazri. Terima kasih Cik Sufina. Terima kasih Puan Ina. Terima kasih Tuan AK Musfira. Terima kasih juga Puan Nur Ain dan Dayang Nur Fadilah. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Selamat malam. Malam Kak. Halo Don, jangan lupa send video tu. Ya. Sudah on record. Sekejap. Tapi kalau off record, distrusif kah?